Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni. Sekali lagi kita menyambung perbahasan daripada Mukhtasar Mazhab Akidah dan Firqah Umat Islam. Dan perbahasan kita sebelum ni ialah berkenaan dengan satu ajaran ataupun satu agama yang dinamakan dengan nama Bahaiyah, ataupun juga dikenali dengan nama Al-Babiyah. Asalnya agama ini berasal dan berkembang daripada sebuah negara, iaitu di Iran. Berkembang sampailah kepada negara kita di Malaysia, dan kita dah bahas tuntas berkenaan dengan Al-Babiyah ataupun Bahaiyah. Malam ni sambungan kita ialah ajaran yang seterusnya ataupun agama yang seterusnya. Kita boleh kata agama lah, sebab dakwaan-dakwaan yang ada dalam firqah ni ataupun kelompok ni cukup untuk mengatakan dia ialah satu agama baru yang membuat dakwaan-dakwaan yang keluar daripada agama-agama lain, iaitu satu kelompok yang dinamakan dengan nama Al-Qadianiyah ataupun Al-Ahmadiyah. Qadianiyah ataupun Ahmadiyah ni sudah ada komuniti yang agak banyak ataupun komuniti yang agak ramai di Malaysia ni. Sama ada bergerak atas namanya betul, iaitu Qadiani, ataupun Ahmadiyah, ataupun bergerak di atas satu NGO yang giat membuat bantuan-bantuan kebajikan ni dengan nama Humanity First. Yang NGO dia ni tak ada nama bunyi macam Arab ke, tak ada. NGO dia ni kalau kita tengok antara yang banyak juga menyumbang ketika mana negara kita dilanda COVID yang waktu PKP yang bersambung-sambung terus tu, antara yang banyak beri bantuan sukarelawan daripada Humanity First. Inilah daripada kelompok Qadiani ataupun kelompok Ahmadiyah di Malaysia ni. Okay. Cuma sebelum kita cerita yang ada di Malaysia ni, kita nak kena tahu sejarah Qadiani itu sendiri, daripada mana asalnya. Kelompok ini ataupun kumpulan ni ianya datang daripada negara India, khususnya di kawasan Punjab, di kawasan itu. Dan ianya keluar sekitar tahun 1800 ke 1900 Masihi. Maknanya waktu penjajahan dan pendudukan British di India. Kalau kita tengok trend ajaran-ajaran sesat yang ada di dunia ni, kebiasaannya mereka tidak akan mencari pasal dengan pihak
penjajah. Tak akan cari pasal dengan British. Begitu juga yang kita bahas sebelum ni, iaitu kelompok Al-Babiyah ataupun Bahaiyah, ataupun di Malaysia ni dikenali dengan nama Bahai. Peringkat awal, dia orang mencari titik persamaan, tak nak bergaduh pun dengan pihak pemerintah pada waktu itu. Tapi lama kelamaan dia, orang kata apa, dikesan jugalah sehingga berlakunya pemberontakan. Cuma last sekali agama Bahai kita tengok ialah agama yang dianuti oleh mereka-mereka yang non-partisan di Malaysia ni. Tidak memilih untuk duduk dalam mana-mana kelompok parti tertentu ataupun nak duduk dalam medan politik, tidak ada. Bahkan dia orang dah declare dia orang non-partisan. Itu ialah dalam agama Bahai sebelum ni. Okay. Untuk Qadiani ni, kalau kita cuba Google tengok lepas-lepas ni, dia orang ada pengenalan dia orang sendiri, maknanya ada logo dia orang sendiri. Dia punya lambang dia ialah lambang menara masjid. Yang mana masjid tu, kalau kita tengok, merupakan satu masjid yang dibina di satu tempat, nama dia Qadian. Qadian ni dalam Punjab di negara India lah. Maknanya dia satu perkampungan yang asal pengasas ni. Dan masjid tu dinamakan dengan Masjid Al-Aqsa. Bukan Masjid Aqsa di Palestin tu, tapi nama dia bagi nama Masjid Aqsa, yang dibina oleh ayah kepada pengasas aliran ini ataupun kelompok ini, iaitu Mirza Ghulam Murtada. Dia punya pengasas dia ialah Mirza Ghulam Ahmad. Yang dia punya pengasas dia, yang buat masjid tu ialah Mirza Ghulam Murtada. Mirza Ghulam Murtada ni siapa dia? Dia merupakan pegawai takbir kepada British pada waktu itu. Dia orang Punjab, dia orang Qadian. Bahasa mudahnya kita sebut tali barut British. Dia tali barut British. Dan pada waktu tu antara benda yang menyebabkan kelompok ni boleh mendapat tempat dalam masyarakat pada waktu tu ialah pertembungan yang agak besar dan jurang yang terlalu besar di antara penganut agama-agama yang tertentu di India. Kita tahu India didominasi oleh Hindu, didominasi juga oleh Islam, dan juga didominasi juga oleh Kristian pada waktu tu, yang dibawa dia punya missionary dia daripada British. Cuma pada waktu tu berlaku pertembungan yang agak tajam antara Hindu dengan Islam dan juga Hindu dengan Kristian pada waktu itu. Jadi pada waktu ni, iaitu sekitar tahun 1820-an, 30-an itulah, 1820-30, membawa sampai ke 1901, 2 dan 3 sampai 1909. Ini ialah fasa pengasas dia, tempoh pengasas dia. Okay. Kalau tengok Mirza Ghulam Ahmad, anak kepada Mirza Ghulam Murtada ni, yang merupakan pegawai takbir pada British, dari segi sejarah kehidupan dia anak pegawai yang kehidupan dia agak tersusun elok, dengan sebab family dia pun, orang kata apa, bukan family orang-orang bawahan, orang atasan. Cuma dia ada satu problem yang ada pada diri Mirza Ghulam Ahmad ni, dia ada penyakit mental. Bukan mental yang jenis gila tu, dia ada beberapa disorder dia. Saya tak ingat penyakit dia apa, tapi dia ada sesetengah mental disorder tu, yang menyebabkan dia ada khayalan-khayalan yang pelik. Dia ada dimensi berbeza dia tengok sesuatu. Memang ajaran-ajaran sesat ni, kita tengok pengasas dia, kebiasaannya ada masalah kesihatan mental disorder, kebiasaannya. Cuma mental disorder ni, orang Melayu dia akan faham orang gila betul lah, yang berjalan tak apa nak pakai baju, yang tu tak akan asaskan agama apa-apa pun. Mental disorder ni dia macam-macam. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia ada mental disorder yang dia rasa superior, dia pandai kemas, dan dia memang cerdik, terbukti kalau suruh belajar, suruh apa, dia boleh perform, dia boleh jawab exam dengan baik. Cuma bila mana mari waktu-waktu kejam dia tu, dia akan buat dakwaan ke, dia akan susun apa-apa benda yang benda tu memang
mengganggu gugat ketenteraman awam. Okay. Secara umumnya ajaran ini pada peringkat awal tak dikenali dengan Qadiani, dia dikenali dengan nama Ahmadiyah peringkat awalnya. Ini nama asalnya dulu. Okay. Yang mana kita tengok Mirza Ghulam Murtada, ayah kepada pengasas ajaran ni, iaitu Mirza Ghulam Ahmad, dia pada waktu tu ialah cenderung kepada Islam. Mereka ni dari segi kehidupan, dari segi luaran kita akan tengok dengan pakaian dia, mereka mirip pada orang Islam. Kita tak boleh nak trace Mirza Ghulam Ahmad ni dia Sikh ke? Sikh lah. Okay. Yang diasaskan oleh Guru Nanak tu, ada satu agama Sikh, dia combine antara Islam dengan Hindu. Okay. Cuma kalau kita tengok mereka cenderung kepada Islam, cuma pembawakan mereka ialah pembawakan berbentuk kesufian. Dan kadang-kadang ada unsur kebatinan pembawakan dia. Okay. Jadi pada waktu ni kalau kita tengok British memang suka dengan kelompok Islamis yang tak suka buat masalah. Kelompok Islamis yang ada trend suka jihad, amaliyah istishhadiyah, suka benda-benda yang naik semangat, benda-benda yang bersifat harakah apa-apa semua ni, British sangat-sangat bermusuh dengan kelompok macam ni. Tapi kalau kelompok Islamis, golongan Islam yang bersifat dia nak ibadah, dia nak duduk masjid, dia nak sibuk berzikir, dia nak kempen orang supaya jangan cari pasal dengan pemerintah, yang ni kebiasaannya akan diberi perlindungan yang baik oleh British. Bahkan setengah-setengah keadaan British mendanai kumpulan ni sehingga dapat buat tempat khusus yang mereka boleh berkumpul, boleh buat masjid ke apa-apa sajalah. Okay. Secara umum kalau kita tengok Mirza Ghulam Ahmad ni, dia mendapat pendidikan agama Islam, maknanya dia belajar Islam lah, rukun iman, rukun Islam apa semua ni secara tak formal melalui guru-guru agama yang ada di sekitar kawasan Punjab ataupun Qadian pada waktu tu. Sehinggalah dia meningkat, dia masuk sekolah dan dia sempat jadi pegawai juga, pembantu pegawai rendah di satu daerah di Punjab ni nama Sialkot kawasan tu. Dengan sebab ayah dia tu pegawai takbir pada British, jadi dia mudah untuk masuk dalam pentadbiran. Okay. Sampailah dia berhenti jadi pegawai sekitar tahun 1868 tu, dia balik semula ke kampung dia, dia belajar ilmu agama secara khusus pada kali ini. Dan pada waktu tu dia mulai terlibat dalam perdebatan yang sering berlaku di antara Islam Kristian, Islam Hindu. Di antara orang yang masuk, orang Islam yang masuk berdebat, berhujah. Dan memang kita tahu orang India khususnya mereka mempunyai kemahiran yang agak lebih pada bangsa lain dalam bab berdebat dan berhujah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Malaysia kita pun, orang yang duduk dalam bidang law, undang-undang, peguam, biasanya kalau bertojel dengan yang daripada India ni, kita payah menang sikit. Macam-macam mana pun menang dia orang dulu. Tak kira lah yang India betul, mamak ke, tak kira. Ini semua kelompok-kelompok yang ada keberanian lain macam. Bahkan kalau kita baca dalam Syiar Alam An-Nubala, bukan, dalam kitab apa saya tak ingat. Kitab tu dia cerita tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kalau Syiar Alam An-Nubala dia lebih kemudian lagi, dia lebih awal lagi. Okay. Kitab tu disusun oleh murid Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kalau tak silap kitab ni ditulis oleh Ibn Qayyim tentang guru dia, iaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah pernah berdebat dengan satu orang ulama Sunni daripada India. Dalam riwayat tu sebut bagaimana datangnya ulama tu berdebat dengan Ibn Taymiyah. Boleh Ibn Taymiyah sepanjang perdebatan tu, lahjah yang paling kuat ialah lahjah India dia. Kan orang India ni kan kalau dia cakap dia slang English dia kita tahu ni English India punya style cakap. Arab dia pun kita tahu. Arab ni ialah India yang cakap. Macam ni. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi buat umrah apa semua kan, bahasa yang dipercakapkan oleh cleaner Masjidil Haram tu, walaupun tuan-tuan bunyi dia Arab, tapi dia bukan bahasa Arab yang betul.
Dia langgar semua tata bahasa Arab. Macam mana orang India, Pakistan yang kerja di Malaysia ni pun dia bercakap bahasa Melayu tunggang terbalik habis. Dia serap bahasa orang, lepas tu dia buat susunan bahasa dia sendiri. Sebab tu di Saudi ni dia terkenal. Satu bahasa Arab, yang kedua dia panggil lughah sadiq. Bahasa yang dipercakapkan oleh cleaner. Yang tu memang kalau orang belajar nahwu, orang kata tahulah dia bercakap tu hancur. Contoh, kita buat pasal dengan dia, dengan cleaner, dia kata anta kalam kasir, ana kalam mudir. Mudah je bahasa dia. Kamu cakap banyak, aku beritahu manager. Orang bahasa Arab, orang tahu apa cakap apa macam ni. Dia macam kita kan, bila mana dia tanya mana stesen api kereta, dia tak akan sebut kereta api. Dia sebut api dulu, kereta kemudian. Sebab mungkin bahasa dia macam tu. Cara dia cakap macam tu. Okay. Cuma nak katanya waktu Ibn Taymiyah berhujah berdebat tu, menang yang India tu. Kalah Ibn Taymiyah tu, kalah. Bukan kalah dengan sebab kelompok tu sesat. Dia sekadar munaqasyah. Benda ni biasa. Sebab tu kau tengok dalam cerita para ulama, Imam Syafi'i, dia berdebat dengan anak murid dia. Siapa anak murid dia terasa hati, rapat dia berdebat. Itu ialah latihan. Sebab zaman dulu dia tak ada exam yang boleh orang kata apa, kita letak macam satu papan tanda, okey dia ni jidan ke apa. Zaman tu tak ada sistem tu. Okay. Untuk mengasah satu orang pelajar tu dia menguasai cabang ilmu ialah dengan bagi permasalahan suruh dia jawab. Sebab tu orang-orang yang belajar di Dioban, di Darul Ifta di India, Pakistan ni, antara exam yang dia orang akan lalui ialah exam berbentuk syafawi, iaitu berbentuk lisan. Dia bagi permasalahan fiqh, kita jawab lisan. Yang bertulis. Satu masalah fiqh kita akan jawab. Yang Darul Ifta yang saya dengar daripada sebahagian student yang belajar sana, untuk lepas CJ Darul Ifta di Karachi di Pakistan ni, dia akan exam test kita dengan 10 orang mufti. Sebab di Pakistan ni dia banyak mufti. Bukan mufti di setiap negeri, di setiap madrasah, di setiap masjid dia ada mufti. Tapi dia bukan mufti cika-cika yang sembang merapu. Mufti betul yang menguasai ilmu. Jadi dia orang akan jemput mufti ni 10 orang duduk depan student ni nak grad daripada Darul Ifta sebagai satu orang yang boleh beri fatwa. Jadi seorang mufti tu akan bagi 10 soalan. 10 orang mufti 100 soalan. Lisan. Dia adalah kriteria dia. Maknanya dia ada ujian yang berbentuk macam tu selain daripada ujian tulis. Di Malaysia ni ujian lisan biasanya Quran je lah. Tidak ada subjek-subjek lain di lisan kan ujian dia. Okey. Cuma nak katanya itu normal bagi India pada waktu tu. Jadi Mirza Ghulam Ahmad, dia berdebat dengan Hindu, dia berdebat dengan Kristian, dia ada pengaruh sebab dia menang. Sebab tu tuan-tuan tengok Ahmad Didat, tuan-tuan tengok Zakir Naik, ini orang-orang India yang ada keberanian. Memang dia ada style of speech dia orang. Sebab tu kalau tuan-tuan bergaduh dengan orang India, dia tak akan menang lah sekali. Tuan-tuan bergaduh, tuan-tuan boleh tumbuk dia sampai dia jatuh dalam parit pun, dia tak akan mengaku kalah. Dia kata kalau berani turun mari, dia tak akan kalah. Kita berkelahi dengan India, kita dah menang, kita dah tumbuk dia sampai jatuh dalam parit, dia dah jatuh dah luka dah muka, dia boleh kata dekat kita kalau berani turun mari. Padahal kalau bagi sebiji lagi diam tu pun dia tu. Okey, cuma nak kata sikap tak nak kalah tu ada. Itu normal. Okey. Jadi Mirza Ghulam Ahmad pada waktu tu dia dah letak jawatan dia sebagai pegawai rendah takbir di satu kawasan di Punjab. Dia balik belajar agama, dia terus berdebat dengan missionary Kristian dan juga orang-orang Hindu. Okey. Pada tahun tu sekitar 1891 dia disanjung oleh orang kampung dia. Dia disanjung dengan sebab kebolehan dia tu. Okey. Cuma waktu dia disanjung, dalam buku ni dia tak cerita. Cuma kita kena baca sumber lain. Okey. Di UTM ada buat satu kajian khusus tentang isu ni. Okey. Bila mana dia dah mulai start berdebat apa semua, ada orang tanya lain-lain, ada ke Mufti Cikai? Ada. Saya tertengoklah jadi kepala otak trigger sekejap. Ada orang tanya ni, Rohayu Ramli ni jawab tu Hasnam. Dia tanya, ada ke Mufti Cikai? Ada. Tuan-tuan tengok fatwa Malaysia, ada fatwa-fatwa yang pelik. Sebab kita nak tahu suasana di Malaysia, perlantikan mufti atas dasar politik pun ada.
atas dasar orang kawan aku pun ada. Tak dinafikan ada sebahagian daripada mufti memang ada kelayakan ilmu, tapi ada sebahagian mufti yang cara dia berucap, cara dia baca hadis, kita tahu dia pakai kabel dia boleh naik mufti tu. Ada lah. Ke mana yang benda tu ada. Taklah ramai tapi ada. Inilah benda normal dalam dunia agama. Macam mana orang angkat ustaz tu ke pentas kuliah. Ada orang dia tidak ada kelayakan, tapi dengan sebab dia pandai susun perkataan apa semua, dia boleh. Dari segi pengetahuan dia mungkin ada sikit, tapi dia tidak ada pengetahuan yang begitu boleh tapis semua benda. Tuan-tuan tengok penceramah dalam TV, ada yang jenis ambil je semua dekat mana-mana sumber dia ambil, dan lepas pada tu dia sampaikan pada orang tanpa dia ada kebolehan untuk tapis. Benda ni boleh beritahu ke, tak boleh beritahu ke. Itu normal bagi manusia. Tak perlu nak confuse pun. Itu benda macam tu dia memang ada. Okay. Cuma balik pada isu Mirza Ghulam Ahmad ni, bila mana dia dah start berdebat pada waktu tu, dia punya penyakit mental disorder dia tu ada problem, dia mulai parah. Penyakit yang dia, saya tak ingat istilah saintifik dia apa, istilah medical dia apa, tapi penyakit mental disorder dia ni, dia rasa dia superior, dia rasa dia hebat. Dia rasa dia hebat macam tu. Dia ada orang jenis macam tu. Selain daripada jenis mental disorder yang kata apa, yang down, manjang. Okay. Waktu dia diangkat-angkat tu dia seronok sampailah ke muncak tahun 1891. Dia isytihar diri dia Al-Masih, iaitu Nabi Isa. Dia isytihar diri dia sebagai Al-Masih. Okay, sini yang bermula gelongnya Qadiani ni. Okay. Dan dia telah isytihar diri dia sebagai Nabi yang terakhir beberapa tahun lepas pada tu, iaitu pada tahun 1901. Pada waktu tu ulama-ulama India, ulama-ulama Sunni India mulai kecam Qadiani ni ataupun Ahmadiyah pada waktu itu, sebab dia dah keluar dakwaan-dakwaan itu, iaitu mula-mula dakwaan Al-Masih, iaitu mendakwa diri dia tu sebagai Nabi Isa. Lepas pada tu dia upgrade lagi, dia mendakwa diri dia sebagai Nabi akhir zaman selepas Nabi Muhammad. Dia bukan dakwa dia Nabi Muhammad, Nabi yang lepas daripada Nabi Muhammad. Okay. Pada waktu tu kalau tengok, British sudah menguasai banyak tempat di India, dan British tahu tentang isu ini. Tapi apa British buat? British tak kacau. British tak kacau. Orang kata apa? British biarkan benda ni berlaku. Okay. Kedudukan agama Islam pada waktu ni, iaitu penghujung 1800 nak masuk ke 1900, nak pergi pada tahun 20 ni, pada waktu ni agama Islam dia ada ancaman dalaman. Ancaman luaran tu ada, iaitu Kristian dan juga Hindu. Ancaman dalaman ni dah ada perpecahan. Perpecahan macam mana? Ada kelompok-kelompok yang suka bangkitkan isu-isu kecil dan akhirnya bergaduh. Sama ada pergaduhan sama-sama Islam, iaitu mungkin bergaduh antara kelompok tarikat, bergaduh antara kelompok ahlu hadis, bergaduh antara kelompok-kelompok kepartian apa-apa semua ni, menyebabkan perpecahan dalaman tu makin teruk. Dan pada waktu ni lah Mirza Ghulam Ahmad dia mengambil kesempatan, dan British biarkan, sebab British tak melihat dia sebagai ancaman pun pada waktu ni. Okay. Konflik yang berlaku, dan pada waktu ni yang agak terkehadapan memperjuangkan Islam lawan penindasan daripada golongan-golongan ekstremis Hindu. Kalau tengok pada waktu ni ialah penyebar agama Hindu yang agak kuat pada sekitar tahun 1900 ni, yang menyebarkan kebencian hatta kepada orang Islam dan orang Kristian, ialah dua orang tokoh Hindu yang besar, iaitu Arya Samaj dengan Brahmo Samaj. Daripada dua kelompok ni sampai pada zaman Mahatma Gandhi, dia keluar Hindutva. Daripada Hindutva dia keluar LTTE yang terkenal jugalah di Malaysia ni, Liberation Tiger of Tamil Eelam. Okay. Cuma nak kata ini ialah golongan-golongan yang ekstremis Hindu lah. Waktu ni yang mengambil tempat orang Islam ketandusan hero. Tak ada hero. Yang ada cuma nak bergaduh benda kecil-kecil je. Waktu ni dia grab, dia ambil peluang tu, dia jadi hero di kalangan orang Islam, iaitu dia bawa Islam naik atas walaupun dengan cara yang salah pada waktu tu. Okay.
Jadi dalam suasana yang letih pada waktu tu, umat Islam memerlukan tokoh. Mirza Ghulam Ahmad jalankan dakwah dia sehinggalah dia tulis satu kitab yang dinisbahkan kepada aliran Qadiani ini, yang terkenal nama dia Barahin Ahmadiyah. Kitab ini. Lalu kitab ini disebarkan. Di dalamnya ada 10 usul yang ditekankan oleh kata apa, Mirza Ghulam Ahmad ni. Bahkan orang-orang yang nak join Qadiani ni pun dia kena bai'ah. Bai'ah dia lah tentang 10 perkara ni. 10 perkara. Kalau kita tengok 10 perkara tu apa dia? Yang pertama, kalau kita tengok, mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla itu sama dengan makhluk. Dia sama dengan makhluk. Maknanya di sisi Qadiani, Allah Ta'ala pun semayang, Allah Ta'ala pun puasa, tidur, jaga, tulis, semua tu ada. Semua tu ada. Itu antara beberapa perkara yang ada bagi kata apa, bagi agama ni lah. Cuma dia tak sebut macam tu lagi lah. Peringkat awal nak bai'ah tu, dia akan suruh kita berjanji sungguh-sungguh supaya jangan syirik pada Tuhan. Secara umumnya, kalau orang yang bai'ah dengan Qadiani ni, dia akan tengok tak ada isu pun yang pelik. Jangan syirik. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad pun sama. Yang kedua, jauh diri daripada segala dosa. Sama macam apa yang dibawa oleh Islam. Yang ketiga, tunaikan salat. Sebab dia orang pun ambil salat, tata cara salat macam orang Islam salat. Yang keempat, larangan menyakiti makhluk, sama ada secara lisan atau fizikal. 4 perkara dah kita tengok daripada bai'ah Qadiani ni, tak ada isu yang berat pun. Yang kelima, percaya kepada Tuhan terhadap setiap keadaan yang ditetapkan pada kita. Dari segi akidah okey. Beriman kepada qada dan qadar. Yang keenam, larangan mengikut sebarang budaya atau amalan yang bukan berlandaskan Islam. Sebab tu kau tengok pengikut Qadiani ni, dia orang tinggalkan. Dia orang suruh orang-orang yang baru convert daripada agama lain masuk ke dalam kelompok dia Qadiani, dia suruh tinggalkan amalan-amalan lama tu yang tak berlandaskan kepada kitab Barahin Ahmadiyah tu. Tidak ambil langsung. Beza dengan tempat kita, bila mana Islam sampai tempat kita ni, ada sebahagian ahli agama yang meringankan isu ni, akhirnya dia islamikkan kepercayaan karut marut. Itu yang berlaku tempat kita. Sebab tu kita akan tengok di sisi orang Melayu, dia ada isu-isu ini. Isu-isu tak nak buang lagi 100% amalan-amalan kepercayaan lama. Sebab tu dalam masyarakat Melayu dia percaya tentang kemuliaan tiang seri rumah. Ni benda ni ada. Orang Pantai Timur pun ada. Terutamanya orang Pantai Timur lah. Tapi yang generasi sekarang mungkin tak buat lah. Saya ingat di Terengganu ni, dia ada satu istilah kalau nak buat rumah ni, rumah tiang 12. Tak tahu tuan-tuan pernah dengar atau tidak. 4 tiang di hadapan, tengah, belakang, cukup sampai 12 lah. Cuma tiang seri tu, cara nak dirikan tiang seri tu, dia kena letak minyak cenuai bawah tiang seri tu. Minyak cenuai nak buat macam mana? Minyak cenuai ni ambil daripada pokok nyok je pun. Cuma pokok nyok tu mestilah pokok nyok yang dah kena panas. Dia ada menghadap ke arah mana saya tak ingat sebab tiba-tiba duk sebut ni. Cuma dia ada arahan dia lah. Tanak kelapa tu, nyok tu, sampai keluar minyak dia apa semua, lepas tu letak dalam botol. Selain daripada minyak daripada kelapa tu ataupun nyok tu, ada satu lagi bahan yang dia kena ambil, iaitu akar yang dipatuk oleh ayam jantan. Saya tak tahu akar tu apa. Cuma setengah orang kampung dia percaya akar ni bila mana ayam jantan dia patuk, ayam betina akan datang. Dia macam tarik orang lah, boleh tarik orang. Letak dalam minyak cenuai tu, sebelum letak tiang seri tu, nak pasak, nak piling tiang seri tu, minyak tu dulu duduk bawah. Minyak tu duduk bawah. Ada setengah-setengah yang lagi berat, 3 tungku. Atas tungku tu ada debu perak, ada debu emas, ada debu besi. Tanam, baru letak tiang. Sebab tu nama dia tiang seri. Sebab dia akan beri seri pada rumah, seri kepada penduduk dalam rumah tu. Dan 11 tiang yang lain, kalau di Terengganu ni, rumah serambi bujang selasar 12 tiang. Itu istilah dia lah. Rumah, nama bukan main panjang.
Okey. Cuma nak kata 11 tiang yang lain tu dia akan lapik dengan 3 kain. Kain warna hitam, kain warna merah, kain warna putih. Yang paling atas putih, yang tengah merah, yang bawah hitam. Apa fungsi 3 kain tu? Dia lapik di setiap pasak tu, 11 tiang yang lain. Fungsi dia untuk blok syaitan, semangat jahat masuk dalam rumah. Yang hitam, kain hitam melambangkan semangat jahat. Ditindan dengan kain merah menunjukkan keberanian nak lawan makhluk tu. Ditindan dengan kain putih, atas kain putih tu dia ada wafak, perwafakan. Tapi upacara dia nak buat, antara mantra dia ialah ayat 1000 dinar. Dia islamikkan di situ. Dia tak buang yang tu. Qadiani masuk kumpulan kami yang macam ni, kamu kena tinggal. Tak boleh. Kami tak terima. Nak modify kami tak terima. Cuma nak kata yang sejak orang Melayu ni dia lain macam sikit lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang dulu kukuran nyok tu, alat nak kukur nyok tu yang lama tu tak susun sekali sebab malam-malam dia belaga sama dia. Tu ada kepercayaan. Saya kata benda ni is real. Sebab saya tengok dengan mata kepala, dan sebahagian pada family yang lama-lama duk buat. Letak belakang pintu satu, pintu depan, pintu nanti mata dia tu belaga. Ada kepercayaan dia lah, maknanya cerita mudah ada hantu lah dia orang duk letak situ tu. Sini ni hantu utara, ni hantu selatan dalam rumah tu. Cuma nak katanya ianya dimantra, diasapkan oleh orang-orang yang ada keahlian agama. Biasanya orang akan jemput imam yang buat benda tu. Imam masjid yang buat. Dia tahu ilmu perwafakan tu dia buat. Okey. Cuma Qadiani dia tolak yang ni. Okey. Lepas pada tu, apa yang ketujuh, Qadiani bila mana nak bai'ah masuk dia, tak boleh sombong, tak boleh bangga diri. Tak ada isu. Okey. Yang ke-8, wajib pelihara iman, kehormatan diri dan menyayangi Islam lebih pada nyawa, kekayaan, kehormatan yang ada pada diri. Okey lagi, tak ada isu lagi. Yang ke-8, hendaklah melayani makhluk Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Pun okey. Yang ke-10, mengkhianati, larangan mengkhianati persaudaraan yang termeterai, khususnya antara ahli Qadiani ini. Maknanya ahli-ahli bai'ah. Okey. Itu yang ada dalam syahadah umum dia lah, kita kira. Penyaksian umum. Okey. Tapi sebenarnya bila mana sampai dekat bab ketuhanan, dia orang kelompok mujassimah, menjisimkan Tuhan, menjuzukkan Tuhan. Bahkan mereka mengakui Allah Ta'ala itu melakukan persetubuhan dengan makhluknya. Itu Qadiani. Yang kedua, dalam perkara kenabian, menafikan Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin, bahkan membesarkan Ghulam Ahmad Al-Qadiani itu sebagai Nabi akhir zaman. Cuma Qadiani ni lepas pada dia meninggal, dapat pada anak dia, dapat pada satu orang anak murid dia, dia terpecah dua kelompok. Satu kelompok nak kata Mirza Ghulam Ahmad ni Nabi. Satu kelompok nak kata dia Al-Masih saja, dia bukan Nabi akhir zaman. Okay, dia ada perbalahan lah. Okay. Yang ketiga, mereka mendakwa Ghulam Ahmad itu menerima wahyu dan kitab daripada malaikat Jibril, di mana kitab itu dinamakan dengan Kitabil Mubin, padahal kitab itu penuh dengan kebodohan-kebodohan hasil susunan daripada Mirza Ghulam Ahmad yang melintang pukangkan ayat Al-Quran. Itu kerja dia. Okay. Ghulam Ahmad telah memberitahu malaikat datang menemuinya dengan rupa seorang pemuda, dan pemuda itu, tuan-tuan anggap pemuda tu muka macam mana? Dia kata pemuda tu berwajah Inggeris. Oh, memang kuat betul dia baik dengan British ni. Sampai malaikat pun datang muka British. Tak datang muka Melayu, tak datang muka-muka Arab, tak datang. Okay. Yang keempat, penganut Qadiani mendakwa daerah Qadiani itu tempat lahirnya Mirza Ghulam Ahmad di Qadian di Punjab itu setaraf dengan tanah suci Mekah dan Madinah, bahkan lebih lagi. Okay. Yang kelima, yang dikatakan haji menurut mereka itu ialah berhaji dahulu di Qadian, baru berhaji di Mekah. Kalau buat haji di Mekah dulu, baru buat di Qadian, dia macam kosong haji tu. Okay. Yang keenam ni British suka membatalkan ayat-ayat jihad dalam Al-Quran. Tiada jihad bagi orang Islam. Bila tiada jihad, jajah nak jajah tara mana pun kita orang tak kisah. Nak ambil apa di negeri ni silakan, nak buat apa pun silakan. Okay. Bahkan dia orang kata jihad ni valid zaman Nabi saja. Menghina para sahabat, dia ambil sikit acuan daripada Syiah.
dan mengangkat Al-Husain, cucu kesayangan Nabi. Ini memang diambil pada Syiah. Yang ke-8, wajib taat kepada kerajaan British yang telah menjajah India pada waktu itu, kerana merekalah yang telah menjadi waliul amr kepada orang-orang India. Ini standard lah, kaki pengampu memang cakap macam ni. Yang ke-9, dia kata tidak membenarkan pengikut bersembahyang dan berkahwin dengan orang Islam yang bukan Qadiani, sebab dia orang dah kafir kan, orang Islam, kita semua ni lah. Tetapi sembelihan orang-orang Islam boleh dimakan setaraf dengan sembelihan ahli kitab. Yang ke-10, menghalalkan arak dan judi menjadi kegemaran Ghulam Ahmad dan beberapa pimpinan ajaran Qadiani itu melazimi minum arak, hisap candu, hisap ganja. Bahkan apabila Ghulam Ahmad mabuk, pengikutnya berkata itu bukannya mabuk tetapi tenggelam dalam makrifat Allah. Standard tu, standard batiniah apa semua memang ada perangai macam ni. Ini ialah 10 benda yang memang berlaku dalam kelompok batiniah, kelompok Qadiani ni. Memang dia campur. Sebab memang kalau tengok Iran, dia datang pengaruh dia sampai kepada India ni, memang dia bawa benda-benda seperti itu. Kalau kita tengok, dia orang ni ada buat conference yang mula-mula sekali ialah tahun 1888, menghimpunkan 75 orang pengikut Qadiani yang awal. Waktu ni panggil Ahmadiyah lagi. Ini kira golongan as-sabiqun al-awwalun ni. Dia orang ni telah ditanam di satu kawasan perkuburan di Qadian yang diberi nama Bahesti Maqbaratahau. Itu dalam bahasa Punjab. Maksudnya perkuburan syurgawi. Lebih mulia daripada perkuburan Baqi' di Madinah. Ini 75 ni as-sabiqun al-awwalun, tak sampai 100 orang. Sehinggalah kematian dia, Mirza Ghulam Ahmad, pada tahun 1908 Masihi. Pengikut Mirza pada waktu tu, pengikut Qadiani pada waktu tu di Punjab dan juga di India umumnya sudah berjumlah 200,000 orang. Agak ramai lah. Dan pada waktu tu dia orang lantik, dia orang punya khalifah, iaitu yang pertama, khalifah yang menggantikan Mirza Ghulam Ahmad, Maulana Hakim Nuruddin Bairawi. Mereka-mereka yang ada Maulana ni memang ada pengajian agama yang elok lah. Sebab tu kalau kita tengok ajaran Brelvi ni dibawa oleh satu orang Maulana yang memang habis pun belajar kitab Sunan Sittah ni, dia habis. Dia berasal daripada kampung Brele di India. Saya tak ingat apa nama Maulana tu. Cuma dia ni, dia baca hadis Nabi. Cuma dia memang minat dengan benda-benda Nabi Khidir datang apa semua. Dia yang buat dakwaan yang pelik-pelik. Sinilah tempat Nabi Khidir duduk gitu gini. Sehinggalah keluarnya kelompok Brelvi tu sendiri. Saya nak sebut, sebab tu kalau orang tanya, ada ke Mufti Cikai? Bukan setakat Mufti Cikai, Maulana Cikai pun ramai di India ni. Dia orang belajar, dia orang hafal Quran, dan dia orang melazimi. Dari segi ibadah hebat, sebab setiap orang-orang macam ni di India, Maulana ke apa semua, dia orang memiliki khanqah. Khanqah ni tempat ibadat peribadi. Khanqah tu bahasa dia orang lah. Dia macam satu pondok kecil, ataupun kalau ada masjid pun dia ada bilik khusus dia yang orang lain tak boleh masuk. Itu dia panggil khanqah, istilah dia. Di Turki pun panggil khanqah, di Iran pun panggil khanqah dengan bahasa yang sama, iaitu tempat suluk. Dari segi buat ibadah, dia orang memang suka buat ibadah. Tapi nak gelong, tak kira lah orang tu kuat ibadah ke tak kuat ibadah, sejauh mana dia nak ikut desakan dan godaan yang membawa dia orang kepada penyelewengan tu sendiri. Cuma tokoh dia yang masih hidup sampai sekarang, yang merupakan cicit kepada Mirza Ghulam Ahmad ni, ialah Mirza Masrur Ahmad. Ia ni khalifah yang kelima, dilantik pada tahun 2003 sampailah sekarang. Sampai 2022 ni tak mati lagi, hidup lagi. Dan dia telah mengasaskan satu NGO besar sampailah ke Malaysia. NGO tu iaitu NGO yang saya sebut tadi, Humanity First. Dia ada lambang dia lah, tuan-tuan boleh cari dalam Google. Dan antara benda yang dia buat ialah sumbangan yang agak besar kepada Hospital Sungai Buloh waktu Covid berlaku tu. Ambil tak apa, jangan ikut Qadiani je. Okey, secara umum kita tak tahu. Kita dah tahu, kita tak ambil lah. Cuma pada waktu tu lah orang tak tahu sebab dia guna nama yang macam tu. Sekarang ni nak cerita tentang bagaimana dia datang ke Malaysia.
Macam mana yang kata Qadiani ni sampai ke Malaysia? Okay. Qadiani sampai ke Malaysia mengikut setengah catatan sekitar tahun 1906. Agak awal lah, awal 1900. Okay. Iaitu gerakan ini dibawa dengan nama Ahmadiyah dahulu. Tak bawa dengan nama Qadiani. Dikatakan ianya dibawa oleh satu orang askar yang dibawa oleh British, askar-askar Punjab yang bertugas di Malaysia ni. Dan bila mana British dah tinggalkan tanah Melayu, orang kata apa, dah kalah masuk Jepun apa semua ni, satu orang pegawai ni nama dia Sher Muhammad Khairuddin. Ni gelaran bagi orang-orang Punjab. Bila mana dah tak jadi askar British, dia menjawat jawatan sebagai anggota polis dan bertugas dengan jawatan yang agak tinggi di Selangor pada waktu itu. Dikatakan mai pada dia. Ada yang kata dia datang daripada satu orang tokoh besar yang telah asaskan satu badan khusus di bawah Qadiani dengan nama lain Working Muslim Mission yang berpusat di United Kingdom yang dibawa oleh Khawaja Kamaluddin. Yang ni dikatakan pun pembawa Qadiani ke Malaysia. Dan kalau kita tengok Khawaja Kamaluddin ni dengan dia punya gerakan Working Muslim Mission ni, dia telah buat satu penerbitan. Dia buat satu majalah. Majalah tu nama dia Islamic Review. Waktu tu orang nak tahu tentang Islam, orang akan baca majalah. Dan antara yang melanggan majalah ni, mengambil maklumat daripada majalah ni tentang agama Islam, ialah Pendeta Za'bar. Saya bukan nak kata Pendeta Za'bar ni Qadiani. Ujung tu dia sedar. Okay. Cuma dia kata dia telah langgan majalah tu selama 22 tahun dia baca. Majalah Qadiani tu. Okay. Sehinggalah Za'bar ni dia kritik Qadiani. Maknanya Za'bar ni bukan orang yang terima bulat-bulat maklumat. Dia tapis maklumat tu. Sebab dia berkawan dengan juga tokoh-tokoh gerakan yang ada di sekitar kata apa, Nusantara ni. Sehinggalah dia tulis secara jelas dan terang tak setujunya dia kepada Ahmadiyah ni dalam satu buku yang bertajuk Asuhan Budi tahun 1958. Dalam buku tu sendiri dia telah kritik Ahmadiyah ataupun Qadiani ni. Saya baca sikit petikan dia kata, kita tidak berkehendak kepada Nabi dan Rasul yang lain daripada dia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ajaran agama yang dibawakan itu telah cukup lengkap dan cukup luas asasnya. Boleh dipadankan dengan segala masa dan segala bangsa manusia di mana-mana jua. Kalau jadi Nabi pengikut sahaja, yakni tidak membawa ajaran syariat yang baru seperti yang diiktikadkan oleh puak Ahmadiyah Qadian, maka tidaklah bermakna dan tiada apa gunanya. Disebut direct. Tak ada nak pelisih apa semua. Walaupun dia antara orang yang juga membantu datangnya Khawaja Kamaluddin tu ke Malaysia. Dia antara yang invite. Za'bar ni antara orang yang deal dengan orang-orang sehingga dia boleh masuk sampai ke Pulau Pinang, sampai ke Taiping, sampai ke beberapa kawasan di Singapura pun dia yang bawa. Tapi dia tarik balik. Maknanya dia ada jiwa yang besar lah. Selepas 22 tahun. Maknanya orang kalau cari kebenaran, dia akan jumpa macam mana pun. Last sekali dia akan jumpa. Cuma walaupun Za'bar yang ada pengaruh pada waktu tu, dia telah kata apa secara jelas dan terang menyebut tentang di mana penyelewengan Qadiani ni, tapi yang minat tu tetap akan ada lah. Okay. Kalau kita tengok pada tahun 1964, dua orang pengikut ajaran Qadiani daripada kalangan orang Melayu ni, Haji Yusuf bin Umar dan Muhammad Zain bin Hasan, dia orang yang agak ada harta, telah wakafkan tanah dia di kawasan Batu Cave di kampung Nahoda sampai ke sekarang ni pun menjadi pusat Qadiani dan diberi nama Baitus Salam. Bukan Baitus Salam yang satu lagi tu. Yang tu bukan Qadiani. Okey. Baitus Salam tempat ajaran Qadiani lah. Okey. Dan dia tukar juga nama dengan sebab beberapa fatwa yang dikeluarkan, dia orang namakan kelompok dia orang dengan Jemaah Ahmadiyah Malaysia. Besar bangunan dia, 3 tingkat jugalah bangunan dia. Dan hari ini dianggarkan dia punya port paling besarnya ialah di Selangor tu lah, di Batu Cave. Dan negeri-negeri lain pun ada anggota Qadiani yang agak besar. Dan dia orang telah difatwakan kafir dan murtad pada tahun 1984 dalam muzakarah fatwa Majlis Kebangsaan. Maknanya dia orang
diputuskan sebagai Qadiani Ahmadiyah, terkeluar daripada Islam. Bahkan kalau tengok Jabatan Mufti Selangor 1988, dia wartakan kufur kepada siapa-siapa yang menganut fahaman Qadiani. Dan kalau tengok pada 2018, dia orang telah desak Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk keluarkan status pengikut Qadiani ini Islam ataupun tidak. Desakan-desakan yang dibuat akhirnya menyebabkan pihak berkuasa telah keluarkan mereka daripada Islam. Jadilah mereka ni seperti Buddha, Hindu dan agama-agama lain yang ada di Malaysia. Dia orang tidak boleh didakwa atas akta syariah lagi, sebab dia orang diiktiraf sebagai agama lain. Jadi penganut-penganut dia orang boleh mengamalkan ajaran dia orang, tapi tidak boleh menyebarkan. Dia orang ada pot, dia orang ada tempat, kata apa, tempat untuk dia orang beraktiviti dan berkomuniti. Okay. Cuma kalau kita tengok di Malaysia ni, dia tak sampailah kepada tahap nak pergi kepada agresif. Dia kafirkan orang Islam yang lain, dan dia ada rancangan untuk mengganggu gugat keamanan orang Islam. Di Malaysia dia tak sampai yang tahap tu lah. Di India benda tu memang berlaku, memang ada persaingan turun naik antara kelompok ni dan kelompok ni. Cuma nak sebutnya ini ialah realiti yang berlaku di Malaysia. Tapi dia tidak dikategorikan sebagai ajaran yang bersifat defensif ataupun agresif di Malaysia ni. Dia sekadar ajaran sesat, ada kelompok dia, ada pengakuan dia dan ada mirip dia dengan Islam, tapi dia bukan kelompok Islam. Yang tengah duduk viral sekarang ni ialah Millah Ibrahim. Yang tu yang paling terkenal lah. Sebab ada satu orang pelakon TV, dia buat live, pelakon TV Malaysia, dia buat live, dia stres, dia punya makwa dia terlibat dengan Millah Ibrahim. Dia buat live, dia marah-marah Millah Ibrahim, sehingga JAKIM keluarkan kenyataan, saya tak silap 2-3 hari lepas, bekerjasama dengan semua jabatan agama Islam negeri-negeri di Malaysia ni untuk memperkasakan tentang penyebaran ajaran Millah Ibrahim ataupun Millah Abraham. Millah Ibrahim ni dah lama dah di Malaysia, cuma dia bergerak secara underground, berasal daripada Indonesia, yang dibawa oleh Ahmad Musaddiq, satu orang tokoh dia lah. Millah Ibrahim ni, saya cerita ringkas sikit lah. Millah Ibrahim ni sebab sekarang ni sampai kepada pihak keselamatan negara kita lah, polis dan pihak-pihak apa-apa sajalah, SB ke apa, mereka buat siasatan yang agak dalam lah tentang Millah Ibrahim. Sebab Millah Ibrahim ni dia ada fasa penyebaran dia. Dia bermula dengan dakwah sirriyah, jahar, lepas pada tu hijrah, lepas pada tu qital. Dia ada 6 ke 5 fasa, saya tak ingat. Okay. Cuma mula-mula dakwah terang-terang, secara sembunyi-sembunyi, terang-terang, dan lepas pada tu dia nak pergi pada perang. Kita bagi lalu azan, nanti saya cerita sikit. Okey, kita sambung sikit lagi tentang Millah Ibrahim ataupun Millah Abraham. Ini antara ajaran yang sedang disiasat, sama ada di pihak syariah ataupun di pihak kepolisian apa semua ni lah. Okey. Dia ada 6 fasa: sirrun, jahrun, hijrah, qital, futuh dan juga khilafah. Maknanya dakwah secara sembunyi, secara terang, hijrah, qital, futuh dan juga khilafah. Dia orang dah buat dakwah secara rahsia. Jahar pun dah buat, hijrah pun dah buat. Dia orang hijrah daripada Kalimantan pergi ke mana saya tak ingat lah. Sebab dia punya pengasas dia Ahmad Musaddiq ni tahun 2007 dia pergi bertapa atas gunung mana di Jawa. Dia kata yang turun jumpa dia Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad kata ajaran sekarang ni dah tak betul. Jadi combine tiga-tiga ni, Islam, Kristian, Yahudi, combine tiga-tiga. Semua tak betul. Yang ni ajaran ni dia memang asal daripada Indonesia lah. Okey. Dan dia orang mendapat penentangan di Kalimantan, sampai orang di Kalimantan bakar dia punya pusat, dan dia orang tukar nama daripada macam-macam nama lah, Gafata, Gerakan Fajar Nusantara, macam-macam. Okay. Cuma dia orang telah aim Semenanjung Tanah Melayu ni sebagai tempat untuk fasa seterusnya, itu fasa qital, perang. Dia orang aim beberapa kawasan di Pahang dan beberapa negeri untuk dijadikan sebagai tempat camp latihan dia orang
Sebab itulah pihak keselamatan telah ambil kes ni sebagai kes yang berat, sebab dia orang ada persenjataan. Dia orang ada persenjataan lah, dan dia orang pergi pada level seterusnya, iaitu futuh, kemenangan, dan akan pergi kepada tertegaknya khilafah. Dan kalau tengok kes pertama di Malaysia adalah tahun 2013, bila mana Jais Selangor, dia ambil kes ni. Ada satu orang lelaki ni, suami dia mengadu isteri dia ni tak salat. Isteri dia ni kerja kerani di satu sekolah rendah, dan bila mana tanya, dia kata salat-salat ni tak ada dalam Islam, tak ada pun dalam Quran tu. Cek punya cek, terpengaruh dengan ajaran Millah Ibrahim yang dibawa masuk melalui orang-orang profesional daripada kalangan ahli akademik di universiti, pusat-pusat pengajian. Okey. Cuma antara negeri yang keluarkan warta sesatnya Millah Ibrahim ni ialah Selangor tahun 2015. Menyeleweng dan terkeluar daripada ajaran Islam yang sebenar. Okey. Cuma kata Millah Ibrahim ni di monopoli, dan kebanyakannya ialah daripada kalangan orang-orang atasan. Orang yang VIP lah, orang ada Datuk Seri, maybe ahli politik pun ada dalam. Okey. Cuma dia orang aim kelompok-kelompok ni lah. Cuma nak katanya, ini antara benda yang paling hangat di Malaysia setakat ni. Cuma dia blind, dia tak tahu macam mana, sebab dia masih lagi kategori try and error, macam mana nak berkembang. Dia orang try di Indonesia, dia orang kena teruk, dia orang kena bakar tempat. Sekarang ni dia orang melebar ke kawasan kita lah. Okay. Itu kita akan sambung minggu seterusnya tentang Millah Ibrahim dengan lebih detail. Kita berpada situ je kot untuk Qadiani ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.